والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. بسم الله الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah lah, malam ni kita dapat sambung balik pembacaan kitab Wisyahul Afrah. Setelah mana bercuti hampir 3 minggu lah. Ambo pun minta maaf banyak, tak sihat mana 3 minggu ni. Sedang molek dengan cuti sekolah tu kan. Kira kita tawakuh, kita cuti lah 3 minggu. Hari ni baru kita mula. Ni baru start ngajar kan apa ni. Masjid lain pun semua sebulan tak mengajar. Hari ni baru start muzakarah semula. Kita bacanya pada muka surat 21 tak gitu dah. Muka surat 21 di atas tu surah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris yang ke-8 daripada atas. Kena ngira sikit kita lama ni. Hari ni kita nak cerita tentang syarat wajib semaya. Bila kecek syarat wajib semaya ni, siapa yang cukup syarat-syarat ni wajib dia kena semaya. Semaya sini dengan makna semaya 5 fardu tu lah. Fardu yang 5 kali sehari semalam kita duk cerita hari tu, bermula dengan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan juga Subuh. Dia cerita dah ada 5 waktu yang wajib kita semaya. Lah ni nak cerita siapa yang kena semaya, syarat-syarat dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Bermula syarat wajib sembahyang itu bahawa ada ia seorang. Pertamanya Islam, beragama Islam, dengan makna dia mengucap 2 kalimah syahadat. Ataupun boleh jadi kerana dia ni Islam baka, mak ayah dia tu Islam, maka dia juga dikira sebagai Islam juga. Gitu. 2 ni ya. Sama ada dia ni mu'allaf, maknanya dia sebelum ni bukan beragama Islam, tiba-tiba dia mengucap 2 kalimah syahadat, maka dia jadi orang Islam. Ataupun dia ni memang Islam baka asal, lahir-lahir tu kira dia ni istihar sebagai orang Islam, mengikut agama mak ayah dia. Pertama. Dan yang keduanya baligh. Baligh dengan makna cukup umur. Lelaki ada cara dia, perempuan ada cara dia. Ada dari sudut umur. Hak tu kita akan cerita semula. Kau lagu mana? Rasanya cerita dah hari tu. Ingat-ingat semula balik. Yang ketiganya berakal, dengan makna dia ni boleh beza antara benda molek dengan juga benda yang tak comel. Kanan kiri boleh beza, boleh pergi berak sendiri. Dengan makna dia tahu kalau makanan depan dia dengan tahik depan dia, dia ambil makanan. Itu makna akal. Maknanya dia ni waras berfikir. Berakal dengan makna dia ada tamyiz yang sempurna. Dia boleh menggunakan akal dia nak membezakan antara baik dan juga buruk. Bukan terencak akal, bukan kata dia gila apa. Dan yang keempatnya suci daripada haid dan juga nifas. Suci daripada haid dan nifas. Hak ni kena kau retina. Kalulah dia mari darah, boleh jadi kerana darah bulanan dia, orang panggil darah haid. Maka ketika tu tak boleh lah dia nak semaya, dengan makna tidak jadi kewajipan bagi dia semaya. Tak wajib dia semaya. Kalau dia semaya berdosa pula. Kalau dia semaya dosa pula.
Hak tu dia kena masuk syarat bawah lepas ni. Loninya dia tak wajib pun dia sembahyang. Ataupun boleh kerana dia ni baru lepas beranak, maka keluar darah nipah. Ketika tu juga dia tak wajib sembahyang. Habis pak. Dan yang kelimanya, dan sejahtera hawasnya. Hawas dengan makna panca indera. Panca indera maknanya ada pelihat, pendengar, dan juga dia ni boleh kecek. Itu panca indera, maknanya 5 panca indera tu lah. Mata melihat, telinga mendengar, tangan boleh pegang, lepas tu lidah boleh rasa, lepas tu soal lagi ke apa? Hidung boleh hidung. Itu orang panggil sejahtera hawas. Cuma bila kita kecek bab sejahtera panca indera, dia ada perbahasan sikit. Sebabnya dengan menggunakan panca indera, kita boleh menerima maklumat. Tak gitu. Dan kita boleh memegang, kita boleh capai sesuatu perkara dengan panca indera. Kita boleh tahu berita dengan melalui pendengaran kita. Orang cerita, baru kita tahu. Ada kalanya kita tahu sesuatu perkara dengan kita melihat. Dan ada juga kita boleh tahu ni dengan bau kita. Lepas tu ada benda yang kita nak ayat ke orang pula. Kena kecek. Maka di sini ada perbahasan kehalulah seseorang itu tak cukup panca indera dia. Lagu mana? Adakah jejah orang panggil kewajipan syarak pada dia? Maka dia kata sini, maka tiada wajib, yakni tidak wajib semaya. Maka tiada wajib, yakni tiada wajib semaya atas yang buta tuli. Atas seseorang yang mana dia ni buta dan juga tuli. Kena dua-dua. Buta dengan makna dia tidak ada penglihatan. Tuli dengan makna dia tidak ada pendengaran. Dengan makna kata lain, dia hilang cara untuk dia mendapatkan maklumat. Tengok tak boleh, dengar pun tak boleh. Lepas tu kosong hidup dia. Tak gitu. Dia tak tahu gapo dah. Sebab mata tak boleh nak tengok, telinga tak boleh nak dengar. Dia duduk dalam dunia dia. Kalau orang jenis gini dia kata tak wajib sembahyang. Sebab apa kata tak wajib sembahyang? Lagu mana dia nak tahu sembahyang? Nak mengaji tak boleh, nak tengok orang sembahyang pun tak boleh. Tak gitu. Maka ketika tu terangkat kewajipan bagi dia. Sembahyang saja ke? Semua kewajipan. Orang panggil dia bukan orang mukallaf. Sebab dia buta dan juga tuli. Bahkan dia akan boleh jadi lagi. Boleh akan jadi bisu. Tak gitu. Boleh jadi bisu. Sebab apa? Nak ngaji dengan orang pun tak dengar. Nak tengok pun tak boleh nak ayat. Tak boleh nak tengok. Jadi itulah kali bisu juga dia jadi. Kebiasaannya jadi gitu. Cuma sini dia kata tak wajib atas orang yang buta dan tuli, dan jika berkata-kata sekalipun. Hak ni boleh dia kecek. Boleh kecek ni pun. Tapi dengan sebab dia tak boleh nak dengar, dia tak boleh nak melihat, ketika tu maklumat tak sapa kepada diri dia, maka ketika tu tak wajib dia sembahyang. Kerana dia bukan mukallaf. Tak diberati dengan hukum hakam syarak. Istimewa lah dia nya. Hak ni pun kata buta tuli ni, tak kata wajib sembahyang ni jika ada ia dahulu daripada tamyiz. Sebelum dia boleh mengenal. Buta tuli dah. Tapi kalau umur 40 baru buta tuli, wajib sembahyang. Sebab dia dah dulu ngaji. Tak gitu? Lon ni buat kata tak wajib sembahyang ni bagi budak. Buat tak ada nak besar tu. Tak ada nak pandang kecek, tak kenal dunia lagi. Tengok-tengok Tuhan uji dia. Mata tak boleh nak tengok, telinga tak boleh nak mendengar. Ketika tu istimewa sungguh adalah budak ni kurang upaya. Syarat dia kata dahulu daripada tamyiz. Bersalahan jika kemudian daripada tamyiz. Hak ni kalau umur 40, 30, 15, hak ni wajib sembahyang. Sebab dia dah dulu. Dia dah dulu. Maknanya mungkin dia dah ngaji ke lagu mana, ketika tu wajib lah. Habis syarat yang kelima. Dan syarat kena dia kata sini, dan sampai seru. Sampai seru. Bukan pergi haji ni. Sampai seru bukan kata sampai seru nak nikah, tidak. Sampai seru maknanya sampai seruan dakwah Islam kepada dia. Itu pun sampai seruan yang sebenar.
Bukan kata sampai Islam yang mengarut dia. Seperti mana contohnya berlaku apabila masyarakat tadi tu mengomok-omok ke Islam. Contohnya dulu bila kata Islam ni pengganah. Tuannya duduk di orang asli, kawasan orang asli, duduk pendalamnya. Orang waktu mari duk cerita ke saya dia ni duk kata Islam ni jahat, Islam ni pengganah, bunuh orang. Orang panggil siapa kau dakwah dia? Tak siapa lagi tu. Sebab wak siapa dia tu bukan Islam sebenar. Kalau gitu dia ni tak wajib lagi sembahyang. Lon ni kebanyakan kita ni siapa dakwah belaka dah. Internet ada lebih benda ada depan mata kita tahu. Kalau gitu dia kata syaratnya mesti sampai seru, maknanya sampai dakwah. Sini kita nak ceritanya perbahasan tentang pentingnya kita menyampaikan dakwah. Menyampaikan seruan. Dan perbahasan sini kita akan bahas banyak dalam kitab-kitab fiqh nanti ni perbahasan tentang orang yang jahil, orang yang tak tahu tentang hukum hakim. Biasanya kita ngaji dan kita sendiri pun mengaku bila mari satu masalah kita pun kata hamba jahil bab ni. Dalam bab jahil ni ada perbahasan dia dalam bab ni sampai seru. Adakah kejahilan kita terhadap sesuatu masalah tadi tu diberi keuzuran pada syarak ke tidak? Lagu mana? Uzur kita tak tahu tu diakui syarak ke tidak? Kau sebab keuzuran kita tak tahu benda tadi tu sebab diri kita sendiri. Boleh jadi sebab kita malah ngaji, kita malah dengar, kita malah pergi sejik, malah cari orang ngajar, malah dengar kok YouTube. Hak tu salah kita sendiri. Kalulah dia semaya salah. Orang semaya Zuhur 4 rakaat, dia semaya 3. Orang tegur dia kata, hamba jahil, maka diuzurlah semaya hamba. Kalau gitu tidak diuzurkan. Demo dosa tika tu dan demo kena mengaji. Sebabnya demo ada syarat-syarat dia. Lah ni dia katanya perbahasan ni kita masuk dia kata sampai seru. Maka tiada wajib atas mereka yang tiada sampai seru. Orang yang tak sampai dakwah Islam kepada dia, tak wajiblah dia sembahyang. Lagu mana dia nak sembahyang? Tak ada orang cerita pun sedia sebelum ni, lagu mana nak sembahyang? Contoh sikit biar nampak. Maka tuan pengarang kitab kita dia kata seperti jadi ia pada kemuncak bukit yang jauh. Jadi ni dengan mana dia ni duduk, lahir duduk situ, duduk mana? Puncak bukit. Tak ada orang jumpa dia. Duduk dalam hutan. Duduk main sama-sama dia tu ya. Guna bahasa dia tak tahu pun tentang dunia luar dia. Kalau gini orang panggil jahil yang dimakzur, yang diuzur kepada syarak. Dengan mana kalau dia mati, malaikat tak soal dia, bapa mu tak sembahyang dulu, bapa mu tak masuk Islam dulu. Sebab apa? Tak ada pun dakwah pergi jumpa dia. Siap-siap tabligh tak ada siapa lagi tempat dia. Ataupun kita ni jabatan agama buat jaga dakwah, tak ada siapa lagi tempat dia ni. Kalau begitu diuzur ke bagi dia. Kenapa? Memang dia tak jumpa ke, tak siapa dakwah pun. Dan tiada wajib qada sembahyang. Mana je lah ni? Habislah situ. Hak ni orang yang duduk di atas puncak bukit, contoh dia, ataupun duduk di kawasan orang asli. Dia ada soal lagi. Ulama lain sebut, iaitu orang yang jauh daripada ulama. Dia ni duduk kampung dah, tapi dalam kampung dia tu tak ada orang lain. Contohnya kalau zaman dulu lah, duduk Ulu Kelantan, usak-usak tak aja pergi sana, orang tabligh pun tak aja pergi sana, jabatan agama pun tak siapa lagi tempat dia. Tu banyak duk jual beli apa, bebas, bukan orang asli, bukan kata dia ni duk makan binatang belak-belak, tidak. Tapi tidak sampai dakwah kepada dia yang sebenar. Dia ni boleh jadi masuk Islam dah, tapi jahil tu gitu. Sebab apa? Tak ada orang yang nak mengajar dia. Dia nak main ngaji Kota Baru, tak boleh nak tubik kampung dia. Kena lalu kok songa 2 3 4 butir. Jadi susah hal dia. Jadi ketika itu dia juga diuzurkan. Jadi orang-orang gini, contoh yang lain. Baik. Dan tiada wajib qada sembahyang atas kafir, orang yang bukan Islam, apabila masuk Islam. Kita ada saing kita nama dia Ahcong. Dia duk dengar semua video ustaz-ustaz duk mengajar, Ustaz Azhar Idru ke apa semua, tiba-tiba mari rasa nak masuk agama Islam.
dia pun marilah jabat agama balai Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Baik, bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, orang kata kena wajib sembahyang. Hari itunya dianya tak masuk Islam lagi. Loninya dia baru masuk Islam. Lepas tu dia pun jauh lah. Tanyalah, ustaz wajib ke hamba qada ni? Sebelum ni, selepas hamba balik tu, dah 5 tahun, 6 tahun dah sebelum dulu ni. Wajib qada ke tidak? Jawapan dia tak wajib qada. Kerana ketika tu dia tak masuk Islam lagi. Sebabnya tak sampai seruai dakwah dia. Dia pun tidak mengucap lagi. Bahkan haram qadanya. Kalau dia rajin nak sembahyang, nak gati juga haram. Dosa pula. Tak payah. Lo ni tanggungjawab dia bila dia masuk Islam kena mengaji. Belajar tentang fardu ain. Realiti dah. Kita nak cerita realiti. Kadang-kadang orang mu'allah ni lebih alim daripada kita. Sungguh dia nak mengaji. Duk balik Islam tu setiap minggu mari mengaji. Duk menanya, ambil buku ni, ambil video ni, ambil rakaman ni nak dengar. Sungguh pada kita. Dia ni bekerja, pergi ngata bagai, tapi hujung minggu sanggup luangkan masa untuk mengaji. Kita duk molek-molek dah hari ni gori iso dengar berita, tak gitu? Awak jenis suka dengar berita kat gitu. Tak wajib dengar. Kalau hari Jumaat orang duk baca khutbah kat dalam, tuannya duk luar saja. Duk buah sama-sama dia. Duk isap kopi, dah isap rokok belai-belai. Duk buah sama dia. Lepas tu nak alih lagu mana? Bila-bila dengar khutbah, kritik tu imam. Hak tu perangai ni tak comel ni. Kalau kita, malu kita kau orang mu'allah. Jadi sini bagi orang yang mu'allah ni, dia tak wajib qada dan haram dia qada, lagi tiada sah. Tak sah dia nak qada. Kerana kewajipan etika tu tak kena kat atas dia. Melainkan yang murtad. Murtad ni ada satu kategori lagi. Dia ni dia masuk Islam dah, tiba-tiba dia murtad. Boleh jadi terikut dengan sains-sains dia. Dia nak hidup bebas, nak isak, nak minum arak, nak hidup gaya bebas, nak berzina apa semua, lah kali dia kata saru, aku Islam. Boleh jadi anak-anak kita wak muda ni pergi Kuala Lumpur ke, terjejah habis etik, habis semua. Baik, masa dia duk murtad tadi, dianya bukan Islam lah. Tiba-tiba lepas 5 tahun, nya balik kampung. Nya marah ke mak ayah apa semua, suruh pergi jumpa orang jabat agama, mengucap semula taubat dia, masuk Islam mulalah. Baik, dia duk murtad 5 tahun hari tu, semaya dia tinggal dah 5 tahun tu. Lagu mana semaya dia 5 tahun hari tu? Dia ni kiah serupa dengan orang kafir tadi ke wak baru masuk Islam? Tidak, tak serupa. Janganlah dia alasan kata ambo tak Islam, masa tu tak wajib semaya lah. Tidak. Oleh kerana demo pernah merasai nikmat Islam, tiba-tiba demo murtad, kewajipan tetap lagi kena atas dia. Bila dia ni bertaubat masuk Islam semula, maka dia kena qada 5 tahun semaya yang dia tinggal ketika mana dia murtad. Tak serupa dengan orang yang mu'allah. Kena faham ni, jangan silap kecek dengan orang ni. Kalau geng-geng mu'allah tu, janganlah kita kata orang yang kena semaya. Alah kali murtad dia tak pasal-pasal. Tidak, sebab hari tu dia tak Islam, tak apa. Lah ni orang murtad ni. Orang murtad ni kena jaga, sebabnya dia telah merasai nikmat Islam, maka ketika tu kewajipan masih tetap kena atas kepala tubuh dia. Maka bila mana dia bertaubat, dia mengucap semula 2 kalimah syahadat masuk Islam, dia kena usaha qada balik. Samalah juga bab puasa apa semua tu sopo berlaku. Ni orang murtad. Orang murtad ni berat lah. Murtad ni berat. Lebih daripada orang kafir biasa lagi ni. Sebab dia dah seru bagai comel, tiba-tiba dia tinggal. Berat sungguh ni. Habis. Maka wajib atasnya atas orang yang murtad qada sembahyang yang luput pada masa ia murtad. Ikutlah tempoh dia rasa lagu mana pun, dia kena kira lah, usahalah waktunya untuk dia murtad, untuk dia qada semula. Dan tiada wajib qada atas yang gila. Ada guru kita ni, ia mari tanya babak. Tanya babak, ia jadi gila semata. Tanya gila tu, masa dia gila tu, kalau nak kiranya dia ni
Kena semaya lah. Sebelum-sebelum ni Lo ni dia gila tu siapa-siapa habis waktu semaya. Contoh goreng Isa, kita 7 suku siapalah 20 lebih kurang dah. Dia mari perangai dia, tai-tai nak goreng ni jadi gila dia, babak. Mari dia babak dia, gila tak khabar apa. Bila dia khabarnya? Pukul 9. Tai orang nak makan tu baru khabar mula. Comel mula dah. Tai goreng tadi tu gila. Pukul 9 baru khabar mula. Molek-molek kecek tak ada apa dah. Baik, orang gini ni. Tanya tengok gila tadi tu. Lo ni khabar lo ni. Dia kata, Isa dah. Lo ni wajib lah dia semaya Isa sebab dia khabar dah. Goreng tadi. Lagu mana? Dia kata tak wajib qada atas orang gila. Lepas dia sembuh, lepas dia khabar, tak wajib qada. Sebab ketika tu kewajipan tak kena ke atas diri dia. Sebab syarat dia kata tadi kena berakal. Tapi bagi orang yang tidak berakal, orang gila, tak wajib dia semaya. Tak wajib dia semaya. Tapi kalaulah dia ni khabar sebelum pukul 8.20, pukul 8 dia khabar dah, ada lagi 20 minit, wajiblah dia semaya ya. Ni masalah bagaimana dia lupa waktu semaya. Maka ketika tu tak wajib dia qada kerana kewajipan tak kena ke dia pada ketika tu. Dan yang pitang orang pesel, Allah pesel 2 jam. Time goreng tu tak khabar pesel. Kabarnya pukul 10 hari. Ketika tu goreng tadi terlepas dia. Sebab apa? Otak dia tak berfungsi. Sama lah juga ni. Ataupun kita kata kalau orang duduk hospital ditidurkan, supaya tak wajib lah dia semaya ketika tu. Kenapa? Akal dia tak berfungsi, dia tak kenal orang dah time tu. Dia tak kenal orang, dia tak boleh nak makan minum lah ketika tu. Sama juga. Dan yang mabuk kemudian daripada siuman mereka itu. Orang yang mabuk sini dengan makna orang yang mabuk secara tidak sengaja, bukan atas ngeling dia. Yang mabuk mari sendiri. Time dia mabuk tu dia tak wajib semaya. Tapi kalaulah dia ni sengaja memabukkan diri dia, pergi minum arak. Lepas dia sedar, wajib dia qada. Kenapa? Dia sengaja menghilangkan akal dia. Tapi oleh kerana ni kita nak cerita ni, dia silap minum. Boleh jadi tapel tu tak tahu lah ke mana, suka sangat makan sekilo yang makan tapel. Mabuk. Jaranglah orang mabuk buat tapel ni, tak ada lagi sekarang ni. Tapi yang makan sekilo, makan jadi mabuk dia. Khabar lepas esok. Wajib ke tak dia qada semaya goreng tadi? Tak wajib. Sebab apa? Dia tak sengaja menghilangkan akal dia dengan jadi mabuk tadi. Tak gitu? Dia tak sengaja nak jadi. Sebab dia minat makan apa? Tak khabar. Time tu boleh jadi mabuk. Buat kata kena qada bab mabuk ni, kalau dia sengaja minum. Sengaja pergi cari arak. Sengaja pergi satgas. Sengaja pergi cari benda-benda yang memabukkan. Ni wajib dia kena qada. Dan tiada wajib qada atas kanak-kanak apabila balik. Budak duk tapi misalnya budak juru lah. Umur 7 tahun tu atas dah tapi duk ngaji semaya molek dah apa semua. Tuannya tak balik lagi. Semangat dia. Tiba-tiba mari balik, keluar air mani bagi lelaki. Baik. Bila dia tu dia kena qada ke semaya-semaya sebelum ni ada dia tinggal ke? Tak wajib. Sebab ketika tu tak menjadi kewajipan lagi kerana syarat dia balik. Dan wajib atas segala bapa dan ibu-ibu menyuruhkan anak-anak mereka itu dengan sembahyang. Mak ayah menjadi satu tanggungjawab, kena suruh anak dia semaya. Bila lagi yang nak kena suruh tu? Apabila sampai umur dia 7 tahun. Anak kita umur 7 tahun tu wajib dah mak ayah suruh anak kita semaya. Kena ajar dah. Kena ajar dah, suruh seumur. Marah kalau dia tak semaya. Dan dipukulkan dia, yakni pukul atas jalan mengajar. Bukan kata mendera, tidak. Pukul atas jalan mengajar atas meninggal sembahyang apabila umur dia 10 tahun. Kita dah suruh-suruh dah. Tapi bila sampai umur 10 tahun, boleh naik satu peringkat lagi.
kita boleh denda dia. Pukul dia bila mana dia tak semaya. Sebab apa? Kerana dia sedang menghampiri waktu untuk dia jadi balik. Dia nak bertanggungjawab ke atas diri dia sendiri dah. Dia kena berdikari dah lepas ni. Maka mak ayah kena ajar sungguh dia. Janganlah kata kita ni tak cara langsung kerana anak kecil kita. Tiba-tiba anak mari ngadu ke mak, ngadu ke ayah, kata dia balik dah. Tika tu baru nak mengaji kat nyanyi lah. Tika tu kat orang panggil nyanyi ke budak tadi. Jadi tanggungjawab mak ayah seperti mana dalam hadis Nabi sebut, Nabi suruh sahabat suruh anak-anak dia semaya bila mana umur 7 tahun, bila umur 10 boleh dah kita nak tegur dia dengan cara kita pukul dia, dengan cara kita denda dia apabila dia ni meninggalkan semaya. Habis itu. Kita masuk tajuk baru yang kedua, iaitu bab syurutis solah. Ini bab pada menyatakan segala syarat semaya. Saat ni nak cerita syarat wajib. Hak ni syarat sah semaya. Kalau siapa-siapa buat jenis nanda kitab dia kena tulis lah syarat sah semaya. Syarat-syarat sini dengan makna kalau dia buat benda-benda syarat ni sah lah semaya dia. Tapi kalulah dia tak buat syarat-syarat ni, ada kekurangan dari sudut syarat-syarat ni, semaya dia tak dikira pada syarat, tak sah semaya dia. Tadi tu kecek bab wajib, dan ini nak kecek bab sah ke tidak, jadi ke tidak semaya dia. Jadi ke tidak. Baik, mula-mulanya dia kata bermula segala syarat sembahyang, yakni segala syarat sah bagi semaya itu dahulu daripada masuk padanya daripada semaya. Sebelum kita nak masuk semaya ada syarat dia dulu lagi. Syarat ni boleh jadi sebelum pada semaya, boleh jadi ketika semaya. Tetapi syarat ni bukan sebahagian daripada semaya. Syarat ni biasanya kita semua semabur dengan rukun. Sebab dua-dua ni wajib kita laksanakan. Kalau kita tak buat, tak jadi ibadat tadi. Semaya tak jadi kalau tak ada rukun. Syarat tak ada, semaya pun tak jadi juga. Dari sudut kena buat tu sama. Tetapi beza antara syarat dan juga rukun. Rukun tu diri ibadat tu sendiri. Lepas ni kita akan cerita. Hak ni bab syarat ni dia ni benda yang lain daripada semaya. Contoh mudah kita kalulah kata dia ni nak semaya, antara syaratnya mestilah dia ni suci daripada 2 hadas. Dengan makna kata lain, dia ni kena ambil air semaya lah mudahnya. Baik, ambil air semaya ni, dia ni semaya ke? Tidak. Ambil air semaya ni perkara suku daripada semaya. Tapi benda yang mesti kita kena buat. Kalau tak ambil air semaya, tak sah semaya. Dari satu sudut sama juga dia dengan takbir ni. Kalau kita tak takbir semaya, sah ke semaya kita? Tak sah. Bukan akad takbir ni kita sebut Allahu Akbar. Kalau kita tak ucap, tak sah semaya kita. Samalah juga dengan tak ambil air semaya. Cumanya takbir tu adalah semaya. Ambil air semaya ni bukan semaya. Dia benda yang asing. Itu beza antara syarat dan juga rukun. Syarat dan rukun sama dari sudut kena buat dua-dua. Tetapi bezanya syarat benda yang lain daripada ibadat tadi. Kalau rukun benda tolong. Diri ibadat tu sendiri. Baik, dia kata sini syarat semaya dahulu daripada masuknya semaya tadi, padanya pada semaya bahawa ada ia seorang suci daripada hadas. Syarat pertama mestilah dia suci daripada hadas, maknanya daripada 2 hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Kita cerita dah hari tu gapo dia hadas kecil, hadas besar. Janganlah dia ni berhadas. Dengan makna dia kena ambil air semaya dan juga dia kena mandi wajib. Jangan berlaku perkara-perkara hadas pada diri dia. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi ada bersabda, la tuqbalus solah bi ghairi tuhur. Tidak diterima semaya tanpa penyucian. Kalau kita semaya dalam keadaan kita kotor dengan makna penuh dengan hadas. Kita ketung tadi, kita bersama isteri kita tadi. Kalau ketika tu tak sah semaya. Syarat dia mesti suci daripada hadas. Dan daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya daripada najis. Najis ni ada 2 kan. Kita cerita hari tu. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Najis ni ada banyak jenis.
Hari tu pun kita cerita dah. Cuma sini dia kata janganlah kita ni bila mana kita nak semaya, kita ni bergelumai dengan najis yang tiada dimaafkan. Syarat dia kata mesti suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Contohnya air kecing, tahi dah. Hak ni najis-najis yang tidak dimaafkan. Kalau contoh najis-najis yang dimaafkan, contohnya apa? Contohnya darah yang sedikit. Dah. Hak ni najis yang dimaafkan. Ataupun kita kata apa lagi najis yang dimaafkan ni banyak. Dia ada perbahasan dalam kitab dulu kita cerita kan, ada sekitab Jawi namanya Majmu' Salasar Rasail. Pada risalah yang kedua dia cerita banyak berkaitan tentang najis-najis yang dimaafkan. Najis-najis yang dimaafkan ni banyak. Contohnya gapo? Darah yang sikit. Gapo lagi ada ke cerita di sini Mari kita ingat ni. Cuma sini dia kata mesti suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci itu mana? Pada kainnya. Kain dengan mana pakaian dia. Dan badannya, tubuh badan dia dan tempatnya, tempat seseorang semaya tadi. Kainnya kain orang yang semaya, badannya badan orang yang semaya dan tempatnya tempat orang yang semaya. Baik. Gapo dia masuk pakaian? Pakaian sini dengan mana sesuatu yang kita bawa ataupun yang kita pakai ketika mana kita semaya. Kita bawa dengan mana kita contoh kita bawa handset dah. Kita bawa dalam semaya. Hak ni dikira pakaian. Benda kita pakai ni baju, kain, piyah, serban kita pakai. Dan yang ketiga benda yang bersambung dengan kita. Kalau tu email ni roya. Hak ni dikira pakaian juga. Jadi bila mana seorang tu semaya, dia kena jaga belakang ni. Pakaian dia. Benda yang dia bawa, dia bawa. Hak ni dia bawa. Jadi kalau gitu, jangan ada najis ni di handset ni. Handset jatuh atas dalam lubang tai. Allah. Nak basuh saya. Tapak tai gini. Jadi dia kering. Sembuh-sembuh orang ni. Handset tu boleh bawa dalam mayat ke? Tak boleh dah lah. Kerana dia mutan najis. Sebab dia mau tak basuh. Basuh, gosok handset ni. Kalau gitu, tak boleh bawa selama-lama handset dalam masjid. Dalam pakaian dia ketika dia nak semaya. Sama lah juga tu. Kuci ke kan? Contoh kuci. Anak hidup mai. Baby. Dah lah kali masuk dalam pampers kena tahi. Sudah. Nyelak-lak saja dengan tisu gitu. Tak basuh. Ketika tu mutan najis tak boleh bawa dalam semaya. Kena ingatlah ke tu. Hak tu wak kita bawa, wak kita pakai pakaian ni. Wak jenis pakai berlapis-lapis lagi kena jaga. Kalau pakai selapis jimat. Ni pakai berlapis. Puan haji pakai ridak pula atas bahu pula. Kain sebar. Atas semaya tu pergi atas kepala, atas bahu ni. Kena jaga tu takut ada najis. Waktu kita duk bawa. Kita pakai piyah, kita pakai sebar. Di sebalik sebai kita tu ada tikus mapu cicak mapu semut mapu kena ingatlah ke tu kita bawa. So lagi pakaian ni benda yang bersambung dengan kita. Contoh ni dulu kan perbahasan kita duk bawa roya ni. Selagi mana roya ni bersambung dengan kita, bergerak sekali dengan kita. Benda yang bersambung yang bergerak sekali dengan kita, ni dikira pakaian kita juga. Jadi kena suci juga daripada najis. Dengan mana? Kalaulah kata ada tak cicak atas roya ni. Batas sembahyang pun. Sebab apa? Najis ada pada pakaian apa? Nampak gitu ni? Pakaian. Sebab tu dulu geger dulu kan. Orang tak sini guna mamat roya gini. Nak biar jauh gitu tak gitu. Supaya apa? Takut terkena najis nak jaga. Bersambung-sambung. Supaya ni orang pakai serban panjang. Saya tak boleh kau saya jenis habis kau jenis set pondok jenis tiba-tiba nak pakai serban besar ni tarik panjang tu. Rupanya ada semut 10 ekor apa dalam tu. Teka tu tak ada apa. Kena balance, kena tengok sama. Tu bab pakaian. Yang keduanya bab badan. Badan ni tubuh badan kita, tak kira. Termasuklah dalam hidung, mulut dengan mata. Supaya ni jangan ada najis. Boleh jadi tapak. Kata alibasi misalnya. Najis tak kira alibasi. Tak boleh. Tubuh badan kita tengoklah. Kita kotak jaga. Dan yang ketiga sini dia kata tepak.
tempat kita semaya. Maksud tempat semaya sini iaitu kawasan yang bersentuh dengan tubuh badan kita. Bila? Ketika mana kita berdiri, ketika mana kita duduk, ketika mana kita sujud. Tahu gitu? Perbuatan kita semaya 3 ni ya. Diri, duduk, sujud. Mana-mana tempat yang bersentuh dengan tubuh badan kita, hak tu dikira semaya. Yang bersentuh sahaja. Ada pun yang tidak bersentuh dengan kita, hak tu tidak disyaratkan sebagai mana dia kena suci. Nah, sejadah ni misalnya dah. Sejadah ni bukan keseluruhan sejadah ni adalah tempat semaya kita, tidak. Mana tempat semaya kitanya? Kalau kita berdiri mana? Tapak kaki kita. Asyik tu kena suci. Dengan mana? Jangan ada tak cicak bawah tapak kaki kita. Yang kita sentuh dengan sini. Tangan kita duduk. Mana? Tempat duduk kita tu lah. Sepanjang ni. Tangan kita sujud. 7 anggota. Kepala, tangan, lutut, kaki. Hak ni sahaja yang kita kena jaga. Jangan kena najis. Masalah. Tak cicak jatuh sini. Kita tak khabar lah masa nak semaya tadi. Lepas akak takbir tengok bawah. Ada tak cicak. Sah ke kita semaya? Sah. Selagi mana kita tak sentuh tak cicak tadi. Tangan kita sujud. Jangan kita sujud atas tak cicak tadi. Alih ni. Nyogung kalau pergi sujud atas tu kat batal semayang demonya. Nampak dah tak cicak. Pala tu elaklah tepi sikit. Jangan kena. Maka ketika tu sah semaya kita. Samalah juga bila kita duduk dalam satu tempat ada najis. Kita bawa kain sejadah. Tak gitu? Kita pun apa? Tak cicak ada duduk bawah ni banyak ni. Sah semaya kita? Sah. Sebab apa? Kita sujud atas kain tadi. Yang mana kain tadi tak kena najis. Atas kita ni tak kena. Bawah tu kita tak iktibar dah lah. Sebab tak sentuh dengan kita. Nampak? Sebab tu comelnya kita bawa kain kita sendiri. Kita mari ni ke? Terselamatlah kita. Tapi kalau kita tak bawa kak, pergi tempat-tempat ada najis gitu kak. Jenis masjid waktu ada tok siap. Penuh dengan tak cicak kak. Tu kak nyanyi lah. Tanya kita nak semayanya. Gitu maksud dia kan. Lebih kurang. Yang pertama suci daripada hadas. Yang kedua suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada pakaian, badan dan juga tempat dia. Dan menutup warna aurat. Yang ketiganya dia kata kena tutup aurat. Kita nak semaya kena tutup aurat. Sini dia jelas dia kata menutup warna aurat. Gapo dia aurat? Dia kena dulu. Lepas ni akan cerita panjang ni. Rasanya kena sambung dengan lepas juga. Cuma kita sebutlah hal-hal sini. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib kita tutup. Dan yang haram dilihat. Ingat. Aurat ialah bahagian anggota tubuh badan kita yang wajib kita tutup. Dan haram dilihat oleh lelaki ataupun perempuan yang ajnabi. Hak ni masuk aurat. Taruh dalam tubuh badan kita yang mana kita kena tutup, orang tak boleh tengok. Itu masuk aurat. Benda sulit. Jadi orang lelaki, orang perempuan beza belakang aurat. Tak serupa. Jantina membezakan aurat masing-masing. Orang lelaki ada aurat dia, perempuan ada aurat dia. Baik. Kita tahu dah aurat. Jadi kena tutup. Baik. Pakaian yang nak menutup aurat ni, dia syarat dia kita kata kena tutup aurat. Dia kata kena tutup warna aurat. Warna kulit tu kena tutup. Bila disebut menutup aurat, ialah menutup warna kulit. Warna aurat tu. Dengan makna kalau kita ni duduk depan, bila kita kecek dua orang dalam jarak yang biasa, kita duduk depan mata dia tu, kita tak boleh nampak warna kulit dia. Tak gitu kan? Kalau kata kulit ambo ni tak nampak warna kulit ambo ni. Kok mana? Dengan makna kata lain, pakaian ataupun sesuatu tadi tu tak nipis. Dan juga kalau bahasa Inggeris lagi, tidak luksina, transparent. Orang putih kata transparent, orang Melayu kata luksina. Kalau dia pakai pakaian yang luksina, menyebabkan orang boleh nampak warna kulit dia,
Orang panggil tutup aurat ke tidak? Tidak. Ataupun dia pakai baju jarang. Ya, halus, nipis ya. Nampak warna kulit dia. Tuanya gelap, nampak gelap juga ke dalam. Tak menutup aurat lagi. Syarat menutup aurat ialah tidak menampakkan warna kulit ketika mana kita berada dalam jarak yang biasa, ketika mana kita kecek dengan orang. Nah, hak tu dimaksudkan dengan menutup aurat. Jadi penutup aurat ni ada 3 syarat lah. Ambo boleh mula sebelum ni pun kita cerita dah. Pertamanya mesti yang sesuatu yang kita pakai. Benda yang boleh kita pakai. Kalau benda yang kita tak pakai, tidak cukup lagi syarat menutup aurat. Contoh lagu mana? Bila mana seseorang tu duduk dalam kemah. Dia duduk dalam kemah. Kemah ni orang pakai tak pakai. Dia duduk telanjang bogel dalam kemah, kepala tubik keluar. Dia geruk dalam kemah gitu. Tidak menutup aurat lagi orang panggil. Sebab kemah ni bukan orang pakai. Jadi kita boleh kata dia telanjang dalam kemah. Bahasa tu kita boleh kata bahawa dia berbogel di dalam kemah. Kita ni kalau kita pakai baju gini, orang tak panggil berbogel dalam pakaian tak gitu. Abang meh berbogel tu. Tapi dalam baju, orang tak panggil, tak kecek gitu. Tapi kalau dia duduk dalam kemah, tak pakai seorak benar pun, orang panggil dia berbogel. Walaupun kita tengok gelap, boleh kita panggil dia berbogel. Sebab apa? Kemah tu bukan pakaian. Bukan benda yang orang pakai. Soalnya mesti pakai pada badan. Yang keduanya mesti berbentuk benda ataupun zat. Barang tu kena ada lah tutup ni. Dia tak memadai kalau kita tutup warna kulit kita ni dengan sesuatu yang tidak ada zat. Contohnya kegelapan malam. Gelap. Tutup lapar gelap. Tuanya telanjang bogel. Orang tak tengok, tak nampak. Tak. Kita pun tak tunjuk orang sebab gelap. Tak cukup syarat lagi tu. Dia mau telanjang kita tu. Ataupun dia gicak tubuh ada dia. Dia sembuh wanita. Orang panggil tutup aurat kot. Ia celika. Kelantan panggil celika. Dia kata tutup aurat, tutup warna kulit. Kalau kita bocak lah tubuh badan apa. Dia pergi sembuh. Nampak tubuh badan dia gonek-gonek gerak gitu. Tutup aurat ke tidak? Tak tutup aurat lagi. Sebab apa? Mesti kena guna benda, barang. Sesuatu perkara. Tu orang panggil bukan barang lagi tu. Gitu. Itu syarat kedua. Yang ketiganya, kita tutup aurat ni dari sudut sisi dan juga atas. Sisinya kiri kanan depan belakang dan juga bahagian atas. Ada pun bahagian bawah itu diberi kelonggaran. Diberi kelonggaran. Contohnya kita pakai kain pelekak ni. Tu menyakit orang lelaki ni tak pakai bagai dalil belakang ni, pakai kain pelekak ni mari godek-godek gini juga ni. Kita lah ni tak apalah. latar batu. Kalau dulu atas rumah kayu tak? Gelegar kan? Orang boleh duduk tengok ke bawah tu. Nampak ke atas. Kalau gitu tak menutup aurat ke? Tutup dah aurat. Sebab tutup aurat ni bahagian sisi, kiri kanan depan belakang dan juga bahagian atas. Kalau kat bawah ni dimaafkan, tak ada masalah. Tu syarat 3. Baik, sini dia katanya menutup aurat. Maka jika lemah ia daripadanya, tiba-tiba dia tak boleh nak bersuci daripada hadas, dia tak boleh nak bersuci daripada najis, dia juga tak boleh nak menutup aurat. Lagu mana ni dia kata? Seperti, yuk mari masalah. Seperti tiada didapat sesuatu yang menutup aurat sekali, yakni sama sekali. Tuanya nak semaya. Contoh orang zaman dulu, ni lah kita beri contoh. Dia singgah di patah. Tak ada orang ni, tak ada orang. Jadi kat nak mandi patah, saya baju basah. Jadi dia buai habis baju dia, telanjang bogel masuk dalam patah. Dah mandi. Tak khabar ada keruk. Nyogi ambil baju dia. Buat lari. Sudah kerja. Tu nak tubik dah ni. Nak naik dah ni. Masuk atas maya dah, orang bel apa semua dah ni. Tuanya duduk dalam patah tu lagi lah. Kalau kata dalam kolek kat dalam kolek. Kalau kata dalam sungai kat dalam sungai. Nak naik. Nak semaya. Rumah jauh. Waktu semaya nak habis dah. Lagu mana dia nak semaya? Lo ni tak ada pakaian dah ni. Nak cari-cari daun pun tak jumpa apa dah ni. Nak tutup aurat dia. So sekali. So masalah.
Atau didapat sesuatu yang menutup aurat tadi tu mutan najis. Lo ni ada pakaian tapi pakaian yang kena najis. Tak ada dah pakaian yang suci yang lain. Ada lo ni depan mata dia nya pakaian yang terkena najis. Kalau nak semaya tak sah ni, tak gitu. Kerana pakaian tadi tu kena najis. Lagu mana dia nak semaya? Dan tiada kuasa membasuhkan dia. Lo ni ya nak basuh, nak cari air tak ada pakaian tadi, awak kena najis tadi. Kerana apa? Kerana ketiadaan air. Tak ada air nak basuh. Jadi kekallah pakaian tadi tu mutan najis. Atau dihabaskan dia pada tempat najis. Dihabas maknanya dia kena tahan. Dia kena tahan, dia kena jaga pada tempat yang najis. Dalam jaga dia tu penuh dengan tahi. Nak semaya tak ada tempat orang suci. Ataupun dia terkurung dalam gua, yang mana gua ni penuh dengan tahi-tahi kelawar kau misalnya. Tak ada tempat lain. Nak jakut tempat lain tak ada lah. Semuanya tempat kena najis. Dan tiada sertanya melain sehelai kain jua. Lo ni ada selai kain. Jupuk lah kata ada kain sebas. Sudah lagu mana ni. Tadi mula-mula tak ada langsung. Ataupun yang kedua ada pakaian juga tapi mutan najis. Yang ketiga ni ada selai kain. Lagu mana? Tepat yang najis. Lo ni ada selai kain, menghamparkan dia di atas najis. Kalau boleh kak, kain tu kak, dia boleh hanya letak benda tak siwi kena kepada najis sahaja. Kalau tidak kena najis lah juga dia nya. Lagu mana? Maka hendaklah ia sembahyang bertelanjang pada 3 surah ini. 3 masalah ni dia semaya telanjang. Ni ada masalah. Kalau orang tanya boleh semaya telanjang. Bila? 3 masalah ni. 3 situasi ni. Bila mana kita nak semaya tak ada langsung pakaian. Itu kak kena semaya juga tapi telanjang bogel. Sah semaya gitu. Boleh. Ataupun dia kata kain kita nak semaya tu ada selai kain, tapi kain tu kena najis dah ni. Tak boleh nak basuh, tak ada air. Kain tu semaya juga telanjang. Jangan pakai kain yang kena najis tadi. Semaya telanjang. Pandai-pandai lah lagu mananya. Lo ni tak ada orang dah ni. Sebab tak ada orang. Ataupun boleh jadi ada orang. Ataupun boleh jadi ada orang ni. Masalah ni sama juga. Boleh jadi satu rombongan. 5 orang saing sekolah. Gijera lini. Tuan je bogel belakang mandi dalam air. Memang tak nampak lah duduk dalam air dia. Tak ada masalah lah. Seorang dulu turun senyap. Pakaian dia habis. Kena kuat lagi air. Naik nak semaya. Sudah lagu mana. Tadi tu pakai semaya telanjang belakang lah. Cuma lagu mana semaya tu ambil cerita minggu depan. Dia tak boleh. Dia kalau 5 orang telanjang ni cara nak semaya Jumaat boleh. Tapi bukan cara semaya Jumaat supaya kita belakang-belakang. Lagu mana. Dia tak boleh duduk depan gini. Kalau depan gini nampak bagi duduk depan gantung gitu tak boleh. Dia ada cara dia semaya. Cara dia semaya lagu mana. Duduk sederek belakang gini. Duduk kiri kanan belakang. Tak tengok dah lah orang jangan duduk tengok kiri kanan tu maknanya semaya direct gitu, bukan kata depan belakang tiga tu ya boleh. Ataupun suruh yang ketiga tadi tu dia kata kitanya kena tahan pada satu tempat yang penuh dengan najis, ada selai kain. Kalau kita pakai kain ni kaki kena najis, lagu mana kita nak buat? Kain tu kita apa biar kita diri atas kain yang tak kena najis, kita semaya telanjang. Dia kata gitu pada 3 masalah ni. Jaga sebut ni. Dan tiada wajib qada atasnya. Lepas tu tak wajib dah qada, sah dah semaya dia. Memadai dah semaya dia tadi, bukan kata lepas dapat baju bah ni kena qada pula, tidak. Dan tiada lazim atasnya. Lazim maknanya tak wajib atas dia menerima hibah kain. Hibah maknanya pemberian, hadiah kain. Tanya tengah dalam situasi tadi, tiba-tiba ada orang lain mari kata kawin biar kain kawin demo. Lagu mana? Dia kata tak wajib kita terima. Maknanya kita boleh semaya telanjang lagi. Tak perlu kita ambil kain dia. Sebab apa? Kerana besar bangkitnya. Boleh ngokit besar tu. Hak ni dia boleh hukum sampai bila-bila ni. Demo boleh semaya mari sebab kawin kain demo. Tak ini habis. Yang ngokit besar bak ni. Jadi syarak kata tak wajib kita terima. Nak terima tak apa. Tapi risikonya orang boleh ngokit kita. Jadi syarak kata demo semai telanjang tu.
Tak payah duk terima lah orang nak beri hadiah. Dan lazim atasnya terima pinjam. Tapi kalau orang tu beri atas dasar pinjam boleh. Kain dia ada selah, dia kata kawin beri pinjam dia. Boleh kita ambil. Wajib kita ambil. Kena ambil atas dasar pinjam. Bukan atas dasar pemberian kerana dhaif bangkitnya. Orang beri pinjam dengan orang beri saja ni, orang ngukit kat mana lebih? Orang ngukit kalau beri saja. Kalau minjam ni sebab dia ada timbal balik, orang tak ngukit mana. Jadi dia kata sini wajib kita terima kalau orang tawar kita nak beri pinjam kain. Dan jika tiada diterima, orang nak beri pinjam dah, kita kata tak apa kawin manja telanjang. Tiada sah semaya dia. Kena terima dah tika tu. Awak kata kena semaya telanjang tadi ni, bila mana tak ada kain sungguh, kalau ada pun orang nak beri saja kita. Time itu semaya telanjang. Tapi kalau orang nak beri pinjam, kita kena pakai kain tadi. Kena minjam lah kain dia. Walau tak ada benda pun sebenarnya tak. Tapi implikasi dia tu ada menyebabkan berbeza hukum. Wallahu alam, sama pula minggu depan ke tidak. Lewat lebih maaf banyak hamba ambil masa atas kekurangan hamba minta maaf. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pula lah minggu depan. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana? Gana? Muslimah semaya berkembang. Sah ke tidak? Hamba kata tak sah sebab lepas ni minggu depan kita akan cerita aurat orang tina dalam semaya. Dia kena tutup seluruh tubuh badan dia kecuali muka dan juga dua tapak tangan dia. Jadi bila dia kembang ni nampak rambut. Kau tutup rambut kembang dah, nampak dah rambut tu, nampak bahu. Dia tak pakai kain semaya. Tika tu tak sah lah. Minggu depan kita akan cerita tu. Aurat-aurat ni dia beza mengikut situasi.